Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi akan menemani anda selama 1 jam bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Dan seperti biasa dalam Sejahtera Asia kami akan kongsikanlah info-info menarik, berita ringkas untuk anda perlu tahu sebelum anda memulakan hari anda. Dan Gaz, selamat pagi. Selamat pagi John. Selamat pagi kami ucapkan kepada anda di rumah yang sedang menonton kami sekarang ini. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan kami sebagai rancangan pertama untuk menyapa pagi anda, dan kita nak ucapkan tahniah kepada Jonathan Ding. Semalam adalah graduation beliau. Beliau telah pun menamatkan pengajiannya dalam Bachelor of Business Marketing, dan biarpun dalam keadaan pandemik COVID-19 tak apa. Nanti kita celebrate, okey? Okey, boleh. Tapi ini nak tanyalah, kalau dah graduate dalam marketing ni, apa perancangan John selepas ini? Perancangan macam mana cakap? Buka tak kedai ke? Tak. Kita teruskan lagi lah Sejahtera Asia. Allah, tak nak share. So I love this show, so I will still be here. Alright, itu yang kita nak. That's the spirit. Okey, jadi kita nak mulakan pastinya dengan perincian COVID-19. Untuk anda ambil perhatian, kita mulakan di sekitar Malaysia dahulu. Boleh John ceritakan? Baiklah, seperti biasa kami akan kongsikan perincian ataupun perkembangan COVID-19 di Malaysia. Saya akan mulakan dulu dengan kes sembuh. Baik, semalam Malaysia telah pun mencatatkan 769 kes sembuh, menjadikan jumlah kes sembuh seramai 31,073 kes. Dan jumlah kes baru positif semalam direkodkan adalah 822 kes, di mana kes tempatan 815 dan 7 kes import, menjadikan jumlah kumulatif kes positif di Malaysia setakat ini adalah seramai 42,872 kes. 2 kematian telah pun direkodkan semalam, dan kami di Sejahtera Asia nak mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Baiklah, 3 kluster baru telah pun dikesan, iaitu kluster Karamunting, kluster Saga dan kluster Heaven. Dan kluster ini direkodkan di Sabah, dan untuk penularan kes COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Sabah masih lagi mencatatkan kes yang tertinggi tetapi dah menunjukkan penurunan, Gas, iaitu 258 kes yang positif semalam. Negeri Sembilan 225, Selangor 176, wilayah Persekutuan Labuan 46, Pulau Pinang 26 kes, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 17 kes, Kedah 17, Sarawak 14 kes, Perak 14, Johor 10, Melaka 6, wilayah Persekutuan Putrajaya 3, Perak 2 dan Kelantan Perlis 2, dan Kelantan 1. Dan mungkinkah boleh kongsikan perincian perkembangan COVID-19 di Sarawak? Baik, untuk di Sarawak setakat semalam 11 November 2020, Sarawak kembali kepada 2 angka John, iaitu 14 kes positif COVID-19 telah dikesan di Sarawak. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 4 angka sudah, iaitu 1011 kes. Dan untuk makluman semua, kes yang dicatatkan ini semuanya adalah dari daerah Kuching. 5 kluster yang masih aktif masih sama: Wisma Saberkas, Seladah, Baki, Green Hill dan Bah Arnab. Dan itulah kluster Green Hills sekarang ini merupakan antara, kalau tak silap saya, antara yang mempunyai kes yang terbanyak dan paling cepat. Jadi dan kita pun sedia maklum Kuching adalah diisytiharkan sebagai zon merah dan semua kes dilaporkan di Kuching, so orang Kuching kena berwaspada dan mematuhilah SOP yang seharusnya oleh pihak kerajaan. Betul. Baik, bercakap mengenai zon merah, biarpun kita berada dalam zon merah, antara berita yang menjadi perhatian semalam adalah Tadika dan Taska di Kuching dibenarkan beroperasi dengan kebenaran KWKPK. Tadika dan Taska di zon merah COVID-19, iaitu daerah Kuching, dibenarkan beroperasi semula dengan syarat harus memohon kebenaran daripada Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK. Kata menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, kalau ikut peraturan memang tak boleh untuk buka Tadika dan Taska. Tetapi kita tahu ada ibu bapa yang sangat terdesak, terutamanya petugas barisan hadapan, di mana tidak ada ahli keluarga lain untuk menjaga anak-anak kecil mereka, maka perkara ini juga perlu diberi perhatian. Kerana kalau kita lihat semasa tempoh PKP yang lalu, senang untuk mereka jaga anak-anak kecil mereka kerana mereka ada di rumah, John. Kita kuarantin di rumah. Tetapi untuk PKPB ini, mereka keluar bekerja, jadi menjadi permasalahan sebenarnya untuk mereka menjaga anak-anak kecil mereka. Tetapi sekiranya dibuka, seperti kata Menteri KWKPK tadi, kita kena ikut SOP yang ketat.
Ya, betul. Saya pasti pihak kerajaan pun telah pun meletakkan garis panduan yang sepatutnya. Jadi itulah antara perincian berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan kita ada topik yang menarik pada pagi ni. Tapi sebelum itu kita akan berehat sebentar. Kita nak dengar lagu Ya, dulu. Ragu-ragu daripada Nana Shimi. Saksikan. Genggam tanganku, apa kau rasa? Kesungguhan yang mungkin sulit terucap. Apa kau ragu setiap waktu kau bertanya akan cintaku padamu? Jangan pernah kau ragu, ku selalu di dekatmu. Ku hanya sulit luahkan rasa hatiku. Jangan pernah kau ragu, ku selalu merindukanmu. Ku hanya sulit ungkapkan rasa hatiku. Tatap mataku, apa kau lihat? Kesungguhan yang mungkin sulit terucap. Jangan pernah kau ragu, ku selalu di dekatmu. Ku hanya sulit luahkan rasa hatiku. Jangan pernah kau ragu, ku selalu merindukanmu. Ku hanya sulit ungkapkan rasa hatiku. Jangan pernah kau ragu, ku selalu di dekatmu. Ku hanya sulit luahkan rasa hatiku. Jangan pernah kau ragu, ku selalu merindukanmu. Ku hanya sulit ungkapkan rasa hatiku. Rasa hatiku. Nana, Ya, lanjutkan sikit ni. boleh. Apa tu, Cak? Ingat tak Mamat yang pernah lepak dengan Nana tu? Ingat? Kenapa dia? Saya tak yang dia sukakan Nana. Ish, jangan nak confident sangat, boleh tak? Tengok cara dia pun Acap dah tahu lah. Acap ni kan lelaki. Rasa hatiku. Jangan pernah kau ragu, ku selalu di dekatmu. Ku hanya sulit luahkan rasa hatiku. Jangan pernah kau ragu, ku selalu merindukanmu.
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Ghazali Zawawi dan Jonathan Ding. Terima kasih dan kami ucapkan kepada anda agar sentiasa berwaspada dan meningkatkan kawalan ke diri. Kita jaga kita, ingat COVID-19 tak pernah pilih mangsa. Semua boleh kena. Cakap mengenai COVID-19, kita nak tanya sekejap dengan John dulu. Apa perasaan ni tak dapat nak sambut graduation masa pandemik ni? Itulah, kita sangat looking forward untuk graduation ceremony, tapi apakan daya tak boleh dan kita hanya graduate melalui drive-thru je semalam. Wow. Drive-thru. Norma baharu. Drive-thru ambil sijil dan dah. Macam tu je lah. Tapi tak apa, as long as kita tamatkan pengajian, itulah, itu satu achievement dalam kehidupan kita, kan? Baik, kita nak berbicara sedikit mengenai topik kita selepas ini. Kita bersama dengan bekas kontak rapat COVID-19 yang pernah merasai kehilangan orang yang tersayang dan harap-harap agar cerita daripada bekas kontak rapat ini dapat menjadi inspirasi kepada kita dan kita lebih berwaspada dan lebih berhati-hati untuk meningkatkan kawalan kendiri. Kerana kita tahu COVID-19 ini tahap penularannya tinggi. Kalau kita yang kena, kalau kita tak terkorban, orang di sekeliling kita boleh terkorban. Jadi itulah pada masa itu saya ingat lagi John, pada sekitar bulan April yang lalu Firdaus pernah beritahu Gas bahawa selepas pemergian arwah ayahnya, giliran ibu dan adiknya pula disahkan positif COVID-19 dan saya kira John, pastinya pengalaman itu agak sukar dan menakutkan. Kerana pastinya Firdaus pada masa itu arwah ayah sudah pergi. Pastinya aku tidak mahu kehilangan ibu dan adikku lagi. Tetapi apa yang menjadi inspirasi, beliau terus aktif di social media, memberi kesedaran kepada halayak dan apa kata, kita saksikan VT ini, cerita daripada Firdaus Masuud. Saksikan. Terima kasih John dan Gas yang berada di studio. Baik, salam sejahtera penonton-penonton Sejahtera Asia. Hari ini Jess akan menemu ramah seorang tetamu kita yang boleh dikatakan ada kaitan dengan apa yang dunia kita sedang alami sekarang ini, iaitu pandemik COVID-19. Jadi kita perkenalkan dahulu tetamu kita, Encik Firdaus Masuud. Apa khabar Encik Firdaus? Alhamdulillah, sihat, baik-baik. Baik, okey, baik. Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama kami hari ini ya. Okey, jadi Cik Firdaus, kalau kita lihat, Cik Firdaus adalah lebih terkesan akibat pandemik COVID-19 ini berbanding rata-rata kami yang lain. Jadi ini kerana bukan sahaja ada keluarga Firdaus yang disahkan positif COVID-19, tetapi ayah Firdaus sendiri telah pergi meninggalkan Firdaus kerana menjadi mangsa kematian akibat musuh halimunan ini. Boleh tak kongsikan sedikit apa perasaan Cik Firdaus pada ketika itu? Pada 20 Mac, bapa dibawa pergi klinik untuk ngecek kesihatan untuk saingan COVID lah, sebab dah dalam 5 hari dah bergejala, batuk, demam, dah selera makan, lemah badan. Jadi hari Jumaat 20 hari bulan 3, kami orang se-family decide mau buat saringan reimpun lah tanpa disuruh daripada mana-mana pihak. Jadi se-family lah turun 4 orang kami, bapa, adik kami bongsu dengan mak. Bila sampai di klinik kesihatan Semahan, bila dah dicek semua, bapa belum disahkannya positif, cuma dah ada simptom. Jadi dari klinik Kota Semahan terus di-admit ke SGH. Malamnya juga adalah doktor daripada SGH call yang pada bapa positif COVID-19. Okey, maksudnya empat-empat pergi buat pemeriksaan untuk COVID-19 tapi hanya ayah saja yang disahkan positif masa tu. Betul ke, Cik Firdaus? Betul. Okey. Sekarang ni Cik Firdaus, semasa pengebumian dilakukan, sebab ayah Firdaus masa tu disahkan positif COVID-19 dan telah meninggal akibat COVID-19 juga, betul ya? Semasa pengebumian dilakukan, bagaimana? Memang kena gunakan full PPE atau hanya frontliner sahaja dibenarkan melakukan pengebumian masa itu?
Jadi bila tiba masanya tinggal kan, kami orang dari rumah tidak KKM Tasman export pergi SGH dulu. Sebab tidak di tengah prepare untuk semayang jenazah, bungkus di rumah mayat. Lepasnya baru dan nyambak kami orang pergi ke kubur, ialah tempat kuburan Islam Semeriang. Jadi bila sampai di kubur, kami orang se-family 3 orang, mak kami dengan adik kami bongsu cuma dapat duduk dalam kereta nunggu je. Dapat nangga dari dalam 60 ke 50 meter macam mana distance antara kubur dengan tempat kereta kami orang. Jadi yang urus semua benda yang adalah tidak frontliner lah. Daripada rumah mayat, sembahyang, kafan, terus dikebumikan semua daripada pihak frontliner. Maksudnya masa pengebumian dilakukan hanya pihak frontliner sahaja yang berada di kawasan pengebumian masa itu. Pihak Cik Firdaus, ibu dan adik semua duduk dalam kereta sahaja, memerhati daripada jauh sahaja, betul ya? Betul. Dan juga untuk sekarang ini seperti yang Cik Firdaus maklumkan juga, ibu dan adik Firdaus pernah disahkan juga positif COVID-19. Namun sekarang ini mereka sudah sembuh dan kita nak tahu bagaimana perkembangan kesihatan mereka sekarang ini. Adakah baik-baik sahaja? Alhamdulillah mak dengan adik sihat macam biasalah, macam orang lain je. Saya dah apa-apa. Dah disahkan negatif. Okey, maksudnya sekarang ini memang dah bebas daripada COVID-19 ya. Okey. Dan juga seterusnya contohlah sekarang ini ibu dan adik dah sembuh daripada COVID-19. Ada tak mungkin orang lain seperti saudara mara, jiran dan sebagainya yang masih takut untuk berjumpa dengan ibu dan adik Firdaus walaupun telah disahkan sembuh daripada COVID-19? Alhamdulillah setakat tu sedar lah yang takut-takut mau jumpa, cuma ialah kita masing-masing tapi mak dengan adik kami ada sikit fobia, trauma lah. Nak pergi tempat orang ramainya takut sikit lah. Sebab Maksudnya sebab dah pernah kena COVID-19 jadi mereka agak takut nak pergi keluar rumah ataupun berkumpul dengan orang ramai, betul ya? Betul. Okey. Dan juga selepas digunakan pulang daripada menjalani rawatan, bagaimana situasi kewangan dan pekerjaan Firdaus sendiri? Adakah masih terganggu disebabkan pandemik COVID-19 masih menular sehingga sekarang ini? Nak pada terganggu 100% sedar lah, cuma adalah kekangan sikit nak lepas kehilangan bapa sebab kami still stay dengan family. Jadi apa ya kata orang tata ketua keluarga dia dah turun lah kepada kami. Jadi ini pun mau survive perlu untuk apa kata orang, perlu survive untuk kedua mak dengan adik lah yang masih diam sama. Sebab lepas ibu dan adik pulang dari menjalani rawatan dan telah sembuh dari positif COVID-19 ini tadi, Firdaus sendiri kena struggle untuk menjadi ketua keluarga, betul? Jadi Firdaus, apakah langkah-langkah Firdaus ambil untuk mengelakkan kejadian yang sama berulang? Adakah Firdaus sendiri lebih kerap membersihkan rumah dan sebagainya? Langkah-langkah untuk mengelakkan benda yang berulang cuma hygiene, SOP, mask, social distance yang memang perlu jagalah. Lepas dia dah tahu certain tempat yang red zone ataupun pernah ada positif case, better elakkanlah daripada pergi tempat. Betul, sebab sekarang ini memang kucing pun berada di red zone. Jadi maksudnya kalau andai kata nak keluar daripada rumah, perlu gunakan mask dan juga kena jaga hygiene. Dan juga kalau tiada keperluan, baik duduk di rumah saja. Betul tak Cik Firdaus? Betul.
Dan apa orang kata, umpama sudah jatuh ditimpa tangga, apa yang membuatkan Firdaus untuk terus berjalan dan meneruskan hidup? Kita tahu situasi begini sangat-sangat mendukacitakan dan sangat susah. Jadi Cik Firdaus mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton Sejahtera Asia. Yalah, benda dah jadi, kita masih dapat nak buat apa-apa kan. Orang tua dah pergi dah. Jadi masih ada mak, masih ada adik, masih ada adik-beradik lain, orang sekeliling. Jadi hidup perlu diteruskan lah. Benda dah tertulis kata orang. Gini-gini pun mok-simok kita perlu teruskan hidup lah. Betul. Yang sekarang ni kita kena hargai siapa-siapa yang ada bersama kita sekarang ini, apa-apa pun. Jadi kita kena jaga mereka. Contohnya ibu Firdaus sendiri masih ada, adik-adik Firdaus sendiri masih ada. Jadi sekarang ni kita hanya perlu hargai mereka yang masih ada dan jalankan tanggungjawab sebagai seorang anak. Betul ya, Cik Firdaus? Betul. Okey. Jadi pesanan Firdaus sendiri kepada mereka di luar sana supaya terus mengetatkan penjagaan kawalan kendiri kerana gelombang ketiga ni yang dihadapi oleh kita sekarang ni adalah lebih kritikal berbanding sebelum ini, Cik Firdaus. Pesanan banyaklah, cuma yang still mesti jaga SOP mun duduk di kedai makan. Si perlu rami-rami lah. Buat mask, hand sanitizer, hygiene, semua perlu jagalah. Social distance dah penting lah. And avoid pergi kawasan panas. And Betul. setiap kali balik rumah, terus mandi lah sebelum Terus lama-lama. Betul. Setiap kali lepas balik ke rumah tu memang kena terus mandi dan untuk elak untuk jaga hygiene, kena makan vitamin juga, betul tak Firdaus? Betul. Okey. Baik. Betul. Terima kasih ya Cik Firdaus kerana sudi berkongsi pengalaman dan sebagai tanda peringatan kepada kita semua hari ini. Dan jangan lupa untuk terus patuhi SOP dan langkah-langkah pencegahan yang telah diarahkan pihak KKM. Jadi kita kembali kepada studio John dan Gas. Bertemu kembali kita dalam Sejahtera Asia. Baik, seperti yang anda saksikan tadi adalah VT bersama dengan bekas kontak rapat COVID-19 Firdaus Masuud. Saya boleh bayangkan perasaan sebab Firdaus semasa temu bual secara maya bersama dengan Jessica. Bayangkan hari-hari kita terpaksa bersemuka dengan wajah ibu kita dan pastinya kita terbayangkan pemergian arwah bapa Firdaus ini di rumah. Kerana pemergian ini adalah satu perkara yang tak disangkakan. Kata Firdaus bercerita kepada Gas, kali terakhir Firdaus WhatsApp kepada arwah ayahnya adalah sebelum semasa perjalanan arwah ayahnya ke hospital. Dan itu merupakan satu perkara yang sangat susah untuk kita terima, tetapi itulah Firdaus sangat cekal menghadapinya. Dan kalau kita imbau kembali pada tanggal 2 April yang lalu, John, proses pengububian arwah ayah Firdaus ini dilakukan mengikut SOP yang ketat. Bayangkan mereka ini, Firdaus, adiknya dan ibunya hanya dapat menjenguk daripada tingkap kereta sahaja. Itu pun dari jarak yang sangat jauh dan itulah Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah bapa Firdaus. Al-Fatihah. Dan baiklah, topik kita yang seterusnya, John. Baik, hari ini kita akan
bukan berjumpa kita akan interview lagi seorang tetamu secara maya, iaitu saudara Nesh. Dan beliaulah antara pemilik India Mart pertama di Kuching. Di Kuching. Kita tahulah Deepavali tak lama saja lagi. So kita dapat lihat ada kuih-kuih yang Kita ada ini, maruku, kita ada manisan. Ni memang sinonim lah dengan Deepavali. Tak lama lagi Deepavali dan pastinya berbeza untuk tahun ini. Sambutan Deepavali akan diadakan dalam keadaan norma baharu. Betul. Macam hari raya dahulu juga. Sebenarnya kita masih berada dalam tempoh PKP. Namun ini yang perlu kita terima. Saya rasa masyarakat India sekarang ini tidak ada masalah sebenarnya untuk mereka menyambut Deepavali dalam keadaan norma baharu, kerana kita mungkin sudah dapat mengadaptasikan diri dengan pandemik COVID-19 ini. Tapi apa yang paling penting, kena sentiasa ikut SOP. Itulah norma baharu. Jadi baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita saksikan temu bual kita bersama dengan saudara Nesh. Jom Saksikan. Hello, hai, Assalamualaikum. Kita tahu tak lama lagi kita akan menyambut sambutan Deepavali. Jadi Gas sangat bertuah kali ini kerana Gas bersama dengan seorang yang saya kira walaupun berbangsa India tetapi fasih berbahasa Melayu. Jadi kita bersama dengan Encik Nesh. Hello Encik Nesh. Hello, wanakkam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Fine, khabar baik. Apa khabar Encik? Khabar baik. Ya. Encik Nesh, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, saya dengar Encik Nesh di Kuching ini memiliki first Indian Mart kan? Ya betul. Baru 1 bulan. 9 bulan 10 kita buka, so Cun dah mau 1 bulan sudah. Wah, okey. Jadi boleh tak ceritakan konsep Mart tu macam mana? Okey, sebenarnya saya dekat Sarawak ni saya buat berniaga dah lama dah. So kita start daripada IT company, computer specialist. Lepas tu kita buka photo sales center, lepas tu kedai gambar kita buka dekat Taman Sukma, lepas tu dekat Matang, dekat MJC. So kan dah lama banyak orang dekat sini dia nak memiliki barang India, especially macam barang makanan daripada India, serbuk dari India, macam macam dia nak makanan, gula-gula, macam susu, macam-macam benda dia orang nak India. So saya ada permintaan ni dari lama dia orang minta dengan saya. So untuk nak penuhkan dia orang permintaan ni, sebab ini bukan untuk India saja. That's why some people dia ingat ini Nesh Mart saya buka untuk India saja. It's not totally wrong. Sebab pasal tu kami bawa barangan dari India yang memiliki logo halal sahaja and then vegetarian. So sebenarnya orang ingat kami ni sebenarnya Nesh Mart tu konsep ni very simple. Everyone can walk in and everyone can buy whatever they want, especially is made from the India and the vegetarian and halal from India also. Especially kita punya hot item sekarang, badam drink, milk, Haldirams, Britannia, Rajasthan product. Even kita orang ada bawa daripada serbuk daripada Pakistan pun ada juga sekarang dekat Wah, menarik macam mana Encik Nesh orang kata berani ambil risiko ni sebab this is the first Indian Mart di Kuching. Belum ada lagi orang yang berani buat. Macam mana Encik Nesh berani ambil risiko ni, boleh tak ceritakan? Yang ini sebenarnya soalan yang terbaik ni. Terima kasih. Actually sebenarnya ini memang macam Encik cakap ni, memang Encik Gas cakap ni memang risiko yang tinggi sebab kita orang investment bukan RM1-2, berpuluh ringgit. Almost kita dah cecah dah 100,000 dah sudah untuk barang saja. Lagipun barang ni terpaksa saya kena order daripada India, dari India kena datang daripada KL, dari KL kena satu lagi kontainer kena transit ke Kuching. So yang ni memang betul-betul cabaran yang betul-betul yang macam mana cakap, memang risiko tinggi. Dia macam 50-50 saja. Tapi dia very simple konsep untuk saya. As long dekat sini Kuching ke dekat Sabah, as long benda yang memang dia orang mampu boleh milik, mampu dia boleh pakai atau itu kegunaan untuk semua orang, memang dia akan jalan. That's my concept. That is what we doing in our IT business previously. Macam komputer kita start, apa yang benda dia orang tak ada buat, segi harga. Penting ni dekat Kuching ni segi harga, kepercayaan. Kalau you tanya dengan saya ni orang Malaya, dia panggil sini Malaya kan, saya dari KL. So when first saya start dekat sini memang ada customer lah, especially kita start dekat Petrajaya, dia orang tengok saya satu spesies yang lain.
Sebab saya kan segi pertuturan bahasa saya, warna saya, kulit saya ada different sikit. So memang dia take time to 2-3 years, tapi mau cakap tu orang Kuching memang how to say is very friendly people lah. Dia very open minded. Dia tak kisah you apa bangsa pun. Janji you jangan tipu dia, itu saja. And then dari segi harga you kena berpatutan, service kena baik. Itu yang kita buat untuk Nash Global. So same concept we bring for the Nashmart now. Segi yang barang quality, segi harga. Kalau Encik tahu, you datang ke kedai saya pun, barang yang you beli dekat KL harga kalau RM1, dekat sini RM1.20, itu saja saya buat. Tidak ada markup macam 200%, 300%. So that is one of the plus point. Because saya mau quantity, it's not about the price. Macam saya ada satu hari 500 customer, saya RM1 pun saya ada RM500. Cukup sudah. Tapi you mau untuk tinggi, memang macam you cakap tu invest berapa ribu pun memang akan collapse. That's my main concept about the price actually. Baik, itu adalah strategi Encik Nash dalam perniagaan beliau. Kita nak tahu jugalah, tadi Encik Nash cakap, Encik Nash daripada Semenanjung kan, dah berapa lama sebenarnya di Sarawak ni? Ya, saya datang sini dah 12 tahun sudah. First saya datang ni as a tourist saja. Saya satu, how to say, pelancong saja. Saya, my father and mother. Tapi saya datang first time, I dah jatuh cinta sudah. I mean, when first time saya datang sini, pergi saya turun dari immigration sampai saya pergi ke lawat ke mana-mana dekat Bako ke, Santubong ke, Damai ke, sini Jongkor Kedai Farm, you boleh tengok the, how to say, the friendliness. Dia tak kisah, you mean you ni orang bangsa apa ke, apa dia tak kisah. As long even my first time saya datang, masa tu kan dalam 12 tahun lepas, mana ada Waze, mana ada Google Map. You kena terpaksa kena parking dekat tepi jalan, you kena tanya dengan pakcik, makcik, uncle, auntie, you kena tanya tu. So sampai dia boleh ikut sambil kereta, dia datang hantar saya. So memang the first day itself saya memang jatuh cinta dengan Sarawak, orang Sarawak sudah. Pasal tu saya pun kahwin orang Sarawak juga dekat sini. Memang saya jatuh cinta, especially the keunikan, the quality, and then the, how to say, the friendly. Dia sikit pun dalam hati tu dia tak kisah you ni bangsa apa. Janji you jangan how to say, you are very good friendly to them, they will friendly. Sampai ada yang ikut dalam kereta saya tunjuk Jongkor Kedai Farm. Masa tu kan tidak ada Waze semua, 12 tahun lepas. So that is the what I fall in love, and my aim must start the first shop. I mean dekat KL kita orang dah establish, kita orang ada logistik, kita orang ada buat computer shop, mini market pun kita ada buat. Tapi saya buat dekat sini yang first thing is, I mean the market is still fresh. Apa benda you bawa murah, apa-apa yang ada quality, memang orang sini dia suka. Dia tak kisah you ni bangsa. Jadi you jangan tipu, itu saja. Ni sebab Encik Nash, macam Encik Nash cakap lah, ada kedai photostat, ada kedai IT memperbaiki komputer riba dan sebagainya. Jadi sebab Indian Mart ni ini juga Encik Nash baru saja bermula dalam tempoh sebulan 2 kan. Maksudnya betul. Encik Nash memulakan perniagaan ini dalam tempoh pandemik COVID-19. Apa cabarannya Encik Nash? Okay, the cabaran is macam Encik tahu tu semua orang tu sekarang ni closing shop. Bukan dia buka lagi, dia tengah tutup ti. Tapi saya punya konsep very simple saja. Okay, sekarang ni masa banyak orang tidak ada duit, banyak hilang kerja. First thing saya buka Nashmart, saya nak bagi peluang pekerjaan. That is my first aim. Second thing is barang is very cheap. I mean memang dia murah. Satu lagi, okay, you tahu India dekat sini ada, kita ada India berbagai bangsa. I mean India ada, orang Punjabi ada, orang North India, orang yang dari India, semua lockdown. Tak dapat keluar lagi daripada Kuching ke KL pun sekarang. So saya buat apa? Saya bawakan semua barang-barang Deepavali, especially nak buat muruku ke, nak beli muruku ke, biskut ke, daripada India, dari KL. Even kita ada jual baju pun, Punjabi shoot kita ada jual. Kita ada jual dia panggil dia tu, itu lampu ni.
So kita orang bawa, so memang ada respons. This for me is a very right time. So semua orang ingat masa saya buka national, wah you are memang daring. It's seriously is a daring. I mean it's a pandemic time, memang lockdown. Semua orang nak keperluan barang. Dia tak dapat keluar lagi sekarang. Dia nak balik KL, nak datang balik 14 hari, nak quarantine pun memang tak mampu lagi. So saya buat apa? Saya minta KL, dia tolong saya banyak. I mean pergi logistik. Since kita ada logistik bisnes sana, pergi logistik, dia orang tolong saya 10,000 barang datang sini. Semua orang pun dapat. Hari ini pun saya kedai memang ramai orang. Sebab barang keperluan itu memang 70% memang saya dah ada sudah dekat sini. Wow, tahniah ya. Tahniah. Thank you. Mungkin juga orang kata disebabkan ni dah tak lama lagi kita nak sambut Deepavali ni sebab tu ramai. Betul. Sabtu ni. Ya. Barangan Ya. untuk keperluan mereka semasa Deepavali. Nak tanya juga Ya. Encik Nesh, bagaimana rasanya menyambut Deepavali di Sarawak setakat ini? Okey tak? Totally itu different lah. Kalau Encik tanya tu Deepavali dekat sini, dia lain. Macam dekat KL masa kita sambut, kita akan nampak bangsa yang sama saja. Kalau you panggil India dengan di India saja. Dekat sini dia totally different. Rumah saya every year kita orang sambut. You percaya ke tak percaya, paling banyak tu Chinese, Iban, Bidayu, orang Kenyal, orang Sarawak saja. India kita kurang sebab dia orang ada rumah sendiri kan. So memang dia di Bali konsep kita ni dia memang totally different. That's why when my parents masa kita orang hantar gambar, video semua, dia memang terkejut. Kenapa rumah you ni memang ada macam-macam bangsa? That's why I say that's the unique of Sarawak actually. I mean dekat Sabah ke Sarawak, they don't care. As long you provide the good food, clean and halal, memang dia datang whack habis. Pasal tu kita orang yang murku, I think dah setengah hari ke. Kari kambing, kari ikan, kita orang kari daging. Memang dah habis sudah. Standard kelas tu Maruku. Murku ya, betul. Jadi mungkin Encik Nesh rindu juga dengan keluarga di Semenanjung dan sebagainya kan. Jadi Memang. mengatasi rasa rindu tu? Adakah menggunakan video call ke macam mana? Yeah, I mean every year, last year kita biasa 2 tahun sekali saya akan sambut dekat KL. Macam saya punya wife orang sini kan. So dia mau rasa Deepavali dekat sana, saya bawa dia pergi dekat KL. Tapi she still love Sarawak. I mean Deepavali dekat sini. Even though kita belum ada cuti lagi, I mean public holiday, still our leaders, Indian leaders still working out for it. But we are very happy to celebrate, especially macam mana cakap dekat sini. And my parents obviously, saya memang rindu dia orang. Lagipun saya pandemik ini dah 2 bulan saya tak balik jumpa dia orang. So still now we have a very good technology. Kita ada tengok sekarang ni kita tak payah datang studio pun. We doing a very live conference. I mean we have a very stable internet. Yeah, it's true. We have a very stable internet. So still My parents also cannot come, but still we have a live to live. Still boleh nampak. Janji tak dapat sentuh saja dia orang. Kalau kita hari itu kita sambut Hari Raya Aidilfitri juga dalam suasana pandemik, memang sangat berbeza. Masa tu PKP dan sekarang ini PKPB. Jadi bagaimana Encik Nesh menyambut Deepavali ni dalam norma baharu? Mungkin tak sama macam tahun lalu. Ya betul. So tahun ni memang we have to follow rules and regulation. I mean especially what kita punya kerajaan negeri ke, kerajaan persekutuan ke, apa dia orang buat is a best thing. So kalau boleh as kita rakyat, kita kena sacrifice. Macam mana kita raya, hari raya haji, hari raya people sacrifice, we have to, it's no choice. Even kita tak dapat pergi temple pun kali ni. I mean dia orang ada limitkan 20 orang sekali. So we have to be respect untuk frontliners sebab dia orang working hard day and night. Dan satu lagi, I mean the Ministry of Health, Kerajaan Negeri Sarawak, and then Kerajaan Persekutuan ke, I mean hospital ke, dia very busy. So I think we need to sacrifice. Kita kena sacrifice tahun ni. Apa, kita sambut dengan keluarga anak bini dulu. Apa, lepas pandemik semua dah next year we can start again. So we need to sacrifice. Macam mana hari Nak tahu apa antara sajian utama yang akan dihidangkan Encik Nesh masa Deepavali nanti? Biasanya pagi lah dekat mana-mana pun, I mean dekat keluarga India pagi ni. Kita ni India, kita ada 2 type. Ada yang vegetarian, memang dia makan sayur-sayur tu. Ada yang non-vegetarian, dia tak makan macam meat, macam chicken ke apa. Macam saya non-vegetarian. So pagi kita orang makan thosai dengan kari ayam atau idli. Encik tahu idli kan? Pagi-pagi makan idli atau wade. So tengah hari tu since saya punya mother-in-law ada, my mother-in-law, father-in-law dekat Kuching.
dia orang Kuching juga. So dia orang akan masak untuk tengah hari. Lepas tu biasanya macam tahun lepas sebelum kita makan habis breakfast, kita ada guest sudah masuk sudah. Ada macam-macam orang dah ada guest. So kita kena concentrate dekat sana. And then tengah hari wah ya memang overload kita punya rumah. And tengah hari kita masak biryani, nasi minyak, lepas tu kari ayam, kari kambing yang memang nyaman yang kita bagilah. So our friends and relatives will come. And then night time kita ada macam makanan yang ringan sikit lah. Kan night time dinner kita bagi ringan macam pose, chapati. Lepas tu kita orang bagi murku, flavor. Sebab murku dengan biskut kita orang sendiri buat. Biar jarang kita orang belilah. Macam family, kita orang buat sendiri. Even my mother dekat KL, kita orang buat sendiri, kita orang packing. Lepas tu biar orang datang makan lah. And then satu tu kita tak boleh main mercun lah. Memang dia larang daripada kerajaan. Kita tak dapat main dekat sini lah. Tapi you pergi dekat India ke mana-mana negara, they still allow. But kita punya negara dia so taklah. Meriah sekali Boleh tak belanja sikit cakap bahasa Sarawak ni? Kami tahu boleh kelakar sikit-sikit. Kami faham actually. Saya boleh faham sebab saya punya staff ada 15 orang, semua orang Sarawak. So kadang-kadang kami kelakar bahasa Sarawak je. Boleh. Boleh. Iban sekali ucapan Encik Nesh kepada semua yang menyambut Deepavali. Selamat Hari Deepavali kepada semua saya punya kawan. So kalau boleh izinkan saya boleh cakap dalam bahasa Tamil satu perkataan boleh ke? So ini Deepavali nalvalthukal ellarukkum. Nandri. Terima kasih. Thank you. Okey, terima kasih Encik Nesh kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Selamat menyambut Deepavali and stay safe, okey? Sure, thank you. Nandri. Thank you. Okay. Jika aku tak lagi engkau beri
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. Tadi Gaz sempat menemu ramah seorang pengusaha Encik Nash, dan banyaklah beliau kongsikan dan beliau juga membuka kedai di tengah-tengah pandemik ni. Sebab dia cakap banyak sebenarnya keperluan orang-orang yang nak pergi KL tak boleh, nak pergi mana-mana tak boleh, jadi semua dia buka kedai boleh jual dekat sini. Positif sangat Encik Nash ni. Betul. Orang kata walaupun kaum India, tetapi dia buka dan ambil risiko. Baru sebulan tempoh perniagaan beliau di Kuching ni, dalam tempoh pandemik beliau ambil risiko dan berani sahut cabaran untuk buka the first Indian Mart di Kuching. Tahniah Encik Nash. Dan kita tahu Encik Nash ini dia asal dari Semenanjung. Isteri dia berasal dari Sarawak. Jadi yang menariknya, asal Deepavali je Encik Nash cakap pagi tu makanan confirm dah habis. Macam depan ni, kan? Tengok manisan dah lubang dah. Dah berapa kali dah kena isi. Jadi inilah antara produk-produk yang dia kongsikan kepada kami, dan terima kasih sekali lagi Encik Nash, dan di kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat Deepavali lah kepada rakan-rakan kita di rakan-rakan India kita di mana saja anda berada. Selamat Deepavali, pastikan sentiasa selamat dan kita sambut dalam norma baharu. Dan bercakap mengenai norma baharu, kita kaitkan dengan topik asal tadi. Kalau Firdaus boleh kuat, boleh cekal tempoh keadaan pandemik COVID-19 ini, biarpun pernah kehilangan orang yang tersayang, begitu juga kita. Betul. Ya? Ingat vaksin terbaik sekarang ini, John, kita tak boleh tunggu dah suku tahun hadapan. Vaksin terbaik adalah langkah pencegahan bermula dari sekarang. Betul. Lagi baik mencegah daripada merawat. Betul. Jadi itu saja untuk Minggu Sejahtera ini. Asia untuk minggu ini. Jangan lupa temu janji kita lagi minggu hadapan, setiap hari Isnin hingga Khamis 7.30 pagi sampai pukul 8.30 pagi. Jadi saya Jonathan Ding. Saya Ghazali Zawawi. Kita jumpa lagi minggu hadapan hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi. Selamat Deepavali. Bye.